أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat dan juga sidang jemaah yang dikasihi dirahmati oleh Allah, tidak juga lupa kepada sidang pendengar sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keimanan kita, kesihatan kita yang baik sebagai modal kita insya-Allah untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kepatuhan ibadat dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang ke-8 daripada kitab kita Mastikah Hadis, iaitulah bab yang menyatakan wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci mereka, itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluknya. Surah Al-Baqarah ayat 159 ya. Al-Baqarah 159. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keadaan orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitulah mereka ini dilaknat, mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, ya, wa yal'anuhumul la'inun, iaitulah mereka juga dilaknat oleh sekalian makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang bawa kepada ayat yang kedua, iaitulah ya, ayat daripada surah Al-Imran ayat 187. Ya, 187 Al-Imran. Apa ayat dia tuan-tuan? Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini ialah wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunahu ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya, ya.
Dan kalau lihat makna daripada baki ayat yang kita baca ataupun diterjemahkan oleh pengarang di sini ialah, kemudian mereka membuang perjanjian setia itu, ya, ke belakang mereka, serta mereka menukarkannya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang kedua Al-Imran ini, surah Al-Imran ayat 187, ya, yang diterjemahkan sebahagiannya oleh pengarang, dan yang terjemahan keseluruhan ayat tadi saya dah baca tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini perjanjian setia. Ini kisah yang berlaku terhadap orang-orang Yahudi dengan apa yang diturunkan dalam kitab Taurat, ya, supaya apa? Supaya menjelaskan, litubayyinahu linnas, jelas, terang semuanya kepada manusia. Wala taktumunah, jangan sembunyikannya. Jangan sembunyikan. Tapi apa yang berlaku? Fanabazuhu wara'a zuhurihim, ya, mereka letak di belakang mereka. Ini berlaku kepada orang-orang alim daripada orang Yahudi. Dia dah ambil, letak di belakang. Mereka buang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarkannya dengan mengambil faedah. Bukan setakat dah ambil perjanjian tadi, apa diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam dan sebagainya, bahkan dikata dalam ayat ini, washtarau bihi thamanan qalila, ya, menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Qalila, sedikit. Ini antara ayat yang menjadi amaran kepada kita supaya jangan sekali-kali kita menyembunyikan keterangan-keterangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita dan menjadi panduan kepada kita sepatutnya. Jadi bab ataupun tajuk yang kita nak baca malam ni ialah wajib menyampaikan ilmu agama. Ya, wajib, tak boleh sembunyi-sembunyi. Hadis yang ke-27, ya, baru masuk bab hadisnya. Tadi muqaddimah dua ayat dibawa oleh pengarang. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyuballigh ash-shahidul ghaiba fa inna ash-shahida 'asa an yuballigha man huwa a'mahu man huwa aw'a lahu minhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hendaklah orang yang hadir, yakni mendengar hadisku, menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir, kerana sesungguhnya diharap orang yang disampaikan hadis itu kepadanya lebih hafaz dan lebih faham daripada yang menyampaikannya. Hadis Bukhari dan juga riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ke-27 ini menerangkan bahawa, pertama, soal menyampaikan ilmu agama adalah menjadi tugas kepada setiap orang yang mengetahuinya. Yang kedua, orang yang disampaikan kepadanya sesuatu ilmu agama, boleh jadi ia lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Ini antara dua persoalan yang cuba nak diketengahkan oleh pengarang dalam membicarakan hadis yang ke-27 ini. Itulah dalam bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Yang pertama, huraiannya, soal menyampaikan ilmu agama, ya, agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia dari segala bangsa dan dalam setiap masa, turun temurun hingga hari kiamat.
untuk meneruskan perkembangan Islam, dan segala tempat dan segala zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pesannya yang berupa perintah supaya tiap-tiap orang yang mendengar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang dibawanya menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan supaya apa? Siapa-siapa yang dengar hadis dia kena sampaikan kepada yang lain. Ya. Baca balik hadis tu. Ini konteks hadis lah. Pengajaran daripada hadis ataupun sebutan hadis itu perlu disampaikan balik pada orang lain. Kemudian pengarang menyebut bahawa Islam ni adalah agama untuk seluruh umat manusia. Islam diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Sebab tu kalau kita buka surah Sabah ayat 28, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan kaffatan linnas, untuk semua manusia. Yang bawa berita apa? Basyiran, berita baik. Wa nadhiran, amaran, ancaman, warning. Tetapi kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Surah Sabah ayat 28. Ayat ni cerita kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul, bawa risalah Islam, bawa ajaran Quran dan hadis itu untuk seluruh umat manusia, bukan orang Arab saja. Kerana sebab kita, negara kita bukan Melayu saja, bukan rumpun Nusantara saja, tapi seluruh umat manusia. Apa saja bangsa, itulah agamanya sepatutnya disampaikan Islam padanya. Jadi salah sama sekali kalau dikatakan Islam itu hanya untuk bangsa-bangsa tertentu, orang Arab saja, Melayu saja. Tak boleh. Semua layak mendapat Islam ini dan pengajaran daripada Islam. Sebab itulah Islam mengajar kita supaya apa? Supaya semua bangsa manusia ini perlu, orang kata apa, menerima ataupun berdakwah. Kita perlu berdakwah kepada semua bangsa yang ada di Malaysia ini, bukan kepada orang Arab saja, bukan pada orang Melayu saja, bukan pada orang tertentu saja, tapi seluruhnya. Tanggungjawab. Sebab itulah dibawa hadis ini dalam bab menyatakan bahawa wajib menyampaikan ilmu agama tadi kepada seluruh manusia, bukan kepada orang-orang tertentu, bukan kepada bangsa-bangsa tertentu saja. Dengan ini nyatalah bahawa tugas menyampaikan sesuatu hadis atau suatu hukum agama bukanlah tertentu kepada seorang dengan jalan dilantik, tetapi dengan sendirinya menjadi kewajipan sesiapa jua yang menghadiri mana-mana majlis pelajaran agama atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum-hukum Islam, menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir bersama dengan sungguh-sungguh jujur dan amanah. Dia kata tugas menyampaikan hadis adalah kena bagi tahu, kena sampaikannya. Sama ada berkait dengan hukum, sama ada hadis ke, atau berkait dengan hukum hakam agama, bukan kepada orang-orang tertentu saja yang dilantik. Maksudnya bukan orang-orang yang dilantik sebagai ustaz ke, mubaligh ke yang dilantik.
ya, ataupun jawatan-jawatan tertentu nanti, tapi tanggungjawab itu menjadi tanggungjawab kepada semua orang yang mendengar pengajaran-pengajaran tadi, ya, wajib dia sampaikan secara jujur dan amanah. Jadi bila dengar benda yang baik daripada hadis-hadis Nabi, orang mengajar kita dengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dengar, sampaikan kepada orang lain. Cerita balik. Walaupun kita tidak ada jawatan, title sebagai ustaz dan sebagainya, tapi sampaikan. Adapun hari ni ada apa kita panggil apa, permit ataupun kita panggil tauliah, itu kediang dah. Asal tak ada gitu, kita kena ingat balik. Lebih-lebih lagi mereka yang telah diberi kepercayaan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi, mana dapat ijazah ke, dapat sarjana ke, PhD, orang ini sepatutnya layak mengajar dan tidak ada masalah. Tak timbul lagi isu tauliah dan sebagainya. Tauliah itu mungkin untuk memudahkan urus pengajian, mungkin untuk menjaga keselamatan dan kesucian agama supaya lebih terkawal dengan timbul isu-isu yang berbagai-bagai di akhir zaman ini. Kadang-kadang yang ngajar tu yang ikut dan. Tapi kalau orang yang memang dah ada, diberi ijazah, diberi kata apa, layak untuk mengajar dalam bidang agama dan sebagainya, institusi atau institusi yang diiktiraf sebagai institusi yang boleh diterima pengajiannya, maka tak timbul lagi isu-isu yang dikatakan yang saya sebut tadi. Jadi asalnya begitu. Adapun ada kita panggil ijazah, kita panggil apa, tauliah dan sebagainya, itu adalah untuk menjaga kesucian agama yang mungkin disalahgunakan. Mungkin tujuannya baik, tapi jangan sekali-kali tujuan baik itu menghalang penyebaran agama yang sepatutnya disampaikan kepada semua manusia. Demikianlah seterusnya dari seorang kepada yang lain, masing-masing menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam, walaupun orang yang menyampaikan itu sendiri tidak begitu faham akan maksud hadis atau hukum yang hendak disampaikannya itu. Maksud di sini Rasulullah sebut bahawa kena sampaikan hadis itu walaupun dia sendiri tak apa faham secara terperinci maksud dan syarah hadis itu. Yang penting sampaikan. Mungkin perlu kepada jumpa guru, mungkin perlu pada pendetailan, mungkin perlu kepada talaki guru dan sebagainya. Jumpa belajar itu soal yang kedua. Yang pertama ialah sampai dulu hadis itu. Pendetailan, pengajian itu dilihat kepada sudut yang lain. Yang penting sampai. Sebab tu hadis yang kita akan baca selepas ni, cerita Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Cerita dulu. Ya, ini yang dikaitkan. Yang kedua, kewajipan orang yang disampaikan kepada suatu ilmu agama. Orang yang disampaikan kepadanya pelajaran itu wajib menerimanya. Bila cerita, bila bagi tahu, bila mengajar, wajib terima. Tentang soal memahami maksud hadis atau hukum yang diterimanya itu, maka ia tidak terikat dengan fahaman orang yang menyampaikannya. Bahkan ia boleh menyatakan fahamannya dengan berdasarkan kaedah yang tertentu dalam ilmu agama. Kita terima satu hadis, terima satu pengajaran, mungkin pandangan kita berbeza dari segi kefahamannya. Selagi mana tidak terkeluar daripada kaedah agama, pemahamannya tidak dilarang. Yang jadi masalah syarah sendiri ikut dan sekali. Keluar daripada kaedah-kaedah syarah, keluar daripada kaedah-kaedah agama dalam menafsirkan suatu ayat, menafsirkan suatu hukum, menafsirkan suatu hadis. Itu salah. Sebab tu penting kita ni kena ada ilmu. Jangan ikut dan syarah ikut kita. Kita akan baca hadis-hadis yang dilarang, yang melarang kita sebut ikut dan sandarkan perkara-perkara yang tak betul itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kita akan jumpa nanti hadis-hadis ini. Pendeknya, orang yang menyampaikan sesuatu hadis atau sesuatu ilmu agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diterima daripadanya walaupun orang itu tidak begitu faham akan hadis atau ilmu yang disampaikannya, dan ia akan beroleh pahala dengan usaha penyampaiannya itu serta dikira daripada golongan ahli agama. Ini pengarang melihat dari sudut nas zahir hadis ini. Maknanya sampai.
Mungkin orang yang cerita hadis, orang yang cerita agama itu dia sendiri pun tak apa faham. Cuma dia menyampaikan betul-betul dengan penuh jujur, dengan penuh amanah, tak ada masalah. Pemahamannya bergantung kepada kaedah-kaedah ilmu, kaedah-kaedah saringan ilmu, kaedah-kaedah sumber ilmu yang diajar oleh agama. Jangan syarah ikut dang. Jangan baca ikut dang, syarah ikut dang, tak ada ilmu, syarah ikut dang, maka kadang-kadang dia tidak menepati kehendak ilmu itu sendiri. Jadi tugas utama ialah menyampaikan. Tugas orang yang dapat ilmu sebarkan. Ya. Bukan untuk simpan. Sebab tu orang yang ada ilmu dia kena khabar. Dia kena bagi tahu. Jangan sekali-kali berlaku seperti mana ayat yang disebut tadi kepada kaum Bani Israel, yang mana bukan setakat dia menyembunyikan apa yang diperintahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hukum hakamnya, bahkan dia mengambil upah jual, dia bertukar jual beli ataupun bertukar balik dengan thamanan qalila, dengan nilai-nilai kebendaan yang murah. Jangan sekali-kali jadi begitu. Maknanya kita tidak amanah dan tidak jujur. Sebenarnya yang berlaku kepada orang-orang alim di kalangan kaum Bani Israel. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya lagi, ialah hadis yang ke-28 ya. Hadis yang ke-28. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري والترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sampaikanlah, yakni apa yang kamu dapat dariku walau satu ayat sekalipun, dan ceritakanlah, yakni apa yang sampai kepada kamu dari hal Bani Israel, dan dalam pada itu tidak ada salahnya ya kalau kamu tidak ceritakan. Dan ingatlah, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Rawahul Bukhari wa Tirmizi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita kepada kita secara umumnya, Nabi beritahu kepada kita, balighu, kata Rasulullah, sampaikan anni, daripadaku, walaupun satu ayat, walaupun sikit, walaupun tak banyak, sampaikan. Dengar mana molek, sebut cerita tentang Bani Israel. Sebab kisah Bani Israel ni macam-macam cerita. Ada hak juruh, ada hak juruh. Dan Nabi beri peringatan akhir hadis ini, wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, memang dia tipu, dia berdusta, dia kadzib, maka kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia akan menyediakan tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis yang ke-28 ini menerangkan bahawa yang pertama, ilmu agama walau sedikit sekalipun wajib juga disampaikan. Yang kedua, kisah-kisah Bani Israel boleh diceritakan. Yang ketiga, balasan buruk bagi orang yang berbuat dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 persoalan penting yang cuba nak diketengahkan oleh pengarang dalam hadis yang ke-28 ini. Baik. Huraiannya. Yang pertama, soal menyampaikan ilmu agama. Menyampaikan ilmu agama. Ilmu agama tidak harus sama sekali disembunyikan. Bahkan tiap-tiap seseorang yang mengetahuinya wajib menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahuinya, walaupun ilmu itu hanya satu ayat daripada Al-Quran, atau satu hadis, atau satu hukum. Dengan itu akan tersebarlah ilmu pengetahuan
dan hukum-hukum Islam kepada seluruh umat manusia sebagaimana yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi yang pertama ni kena sampaikan ilmu. Walaupun satu ayat daripada Quran, walaupun satu hadis daripada Quran, daripada ayat-ayat daripada hadis-hadis Rasulullah, walaupun satu hukum daripada hukum-hukum Allah, kena sampai. Jangan sekali-kali disembunyikan. Kena khabar, kena bagi tahu. Ini tugas orang yang alim, orang tahu. Tugas orang yang tahu kena cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Bani Israel. Kisah-kisah Bani Israel tidak salah diceritakan, asalkan kisah itu tidak diyakini dustanya. Itu pun mana-mana yang mengandungi pengajaran dan mendatangkan iktibar, seperti kisah kaum yang diperintahkan membunuh diri untuk bertaubat daripada dosa mereka menyembah patung anak lembu, dan kisah kaum yang telah diubah keadaan mereka kepada keadaan monyet dan babi kerana kesalahan mereka melanggar perintah dengan melakukan tipu halah. Melakukan tipu halah. Jadi yang kedua ni Nabi sebut dalam hadis ini, dikata apa? Wa hadithu an Bani Israel wala harash. Ceritalah tentang kisah Bani Israel dan dikata apa? Tak ada salahnya. Ya. Cerita. Jangan rasa berat. Sebab apa? Sebab kisah Bani Israel ni kadang-kadang ada cerita yang kadang-kadang tak jelas. Tapi kalau benda tu jelas, ada sandaran. Contoh dia buat di sini tentang kisah Bani Israel yang akhirnya menjadi apa? Menjadi monyet. Qiradata wal khanazir, dan juga babi. Ya, kisah Bani Israel. Jadi sebab itulah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 65 Allah Ta'ala cerita tentang kisah-kisah ni. Antara kisah disebut sini ialah bagaimana kaum Bani Israel yang tak ikut larangan daripada Rasulnya supaya tidak bekerja, tidak muka ikan hari Sabtu. Dia langgar juga. Misalnya ayat 65 tak nak cerita apa? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ini kisah berlaku bagaimana kaum Bani Israel yang melanggari batasan yang diizinkan oleh Allah. Hari Sabtu sepatutnya tak lagi muka, pergi juga. Last kali, berdasarkan riwayat ataupun berdasarkan sandaran tafsir-tafsir yang sahih, keadaannya menyatakan bahawa selepas 3 hari mereka ini dibinasakan. Dengan apa? Mereka ini menjadi seperti qiradata wal khanazir, jadi monyet dan babi. Bertukar rupa manusia kepada monyet dan babi. Kau boleh tengok balik dalam ayat yang saya baca tadi. Jadi kalau berlaku kisah-kisah ni, boleh cerita kata Rasulullah, khabar je. Cuma di sana bagi orang-orang yang nak cerita tentang kisah Bani Israel ni, kena berhati-hati. Kalau tak ada sandaran yang kuat, kena reserve sikit, kena berhati-hati. Sebab apa? Banyak kisah-kisah Bani Israel ini dikaitkan dengan Israiliyat, benda-benda yang tak jelas. Tokok tambah banyak. Lebih-lebih lagi berkait dengan ayat-ayat yang cerita tentang kisah-kisah keadaan Bani Israel ini. Jadi tokok tambah terlalu banyak. Kadang-kadang nak lebih, kadang-kadang benda-benda yang tidak logik akal. Jadi kena berhati-hati. Kecuali ada sandaran yang jelas hadisnya, kecuali ada sandaran yang jelas ayat-ayatnya sebenarnya yang saya sebut tadi. Cuma kena ingat, waspada sikit sebab dia banyak kisah-kisah yang samar-samar, Israiliyat, benda-benda yang tak jelas dan tak ada sandarannya. Ya. Yang ketiga, balasan berbuat dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hal menyampaikan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang hendaklah berhati-hati supaya ia tidak melakukan sesuatu yang dusta terhadap baginda dengan mengatakan perkara yang disampaikan itu berpunca daripada baginda, padahal yang sebenarnya tidak demikian. Yang ketiga ataupun perbincangan yang ketiga ini, pengarang cuba bawa apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasulullah, siapa yang berdusta kepadaku secara jelas, secara sengaja, maka dia akan siapkan tempatnya dalam neraka. Maka dia kata, kalaulah disandarkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan perkara itu bukan bohong, pendustaan, maka ia adalah dosa. Dan Nabi sebut dalam hadis ini, dia akan siapkan dirinya satu tempat dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi jangan buat lebih kurang, hak ni Nabi sebut, hak ni Nabi kata, Nabi mari khabar, suruh buat tu, suruh buat ni. Kau dah buat benda-benda yang jelas melanggari kaedah syarak. Contoh mutaakhir ini, ada orang mimpi khabar Nabi suruh bunuh orang. Allahu Akbar. Cahaya oleh ada. Dia sudut roh syarak salah dah. Mimpi Nabi suruh bunuh orang, halal darah, dia kata tak boleh. Dan yang sedih pula, ada yang membenarkan mimpi ini, sedangkan itu satu hujah yang kuat. Bunuh orang ni tak boleh guna, mimpi tak boleh. Dia sudut syarak tak boleh, tak boleh jadi hukum. Ada orang Mesir mimpi boleh bunuh orang, Rasulullah khabar dia boleh bunuh, halal darah, bunuh, tak ada hal, tak boleh. Dia sudah roh syarak salah dah. Bunuh orang ni haram, bukan seorang dua, beratus. Yang terbaru di Mesir, 529 orang dihukum mati dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Tak ada berlaku dalam sejarah tamadun manusia serentak dalam masa beberapa hari, 2-3 hari, 529 orang hukum mati di Mesir. Ada orang percaya juga mimpi-mimpi macam ni. Itu mahkamah yang letak hukum, tapi ada yang mentabrirkannya, kata orang Arab, mengiyakannya dengan berbagai-bagai alasan. Sebab bunuh orang tak boleh. Seorang yang bunuh orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bunuh orang ni seorang, faka'annama qatalan nasa jami'a, seorang seolah membunuh semua manusia. Apatah lagi kalau melibatkan ribuan manusia, macam di Mesir, bunuh orang, 1000 manusia yang mati. Nak pertahankan demokrasi, nak pertahankan kebenaran, nak pertahankan keadilan. Ambil hak orang, nak pertahan, last sekali halal darah. Di sudut roh syarak pun dah tak betul. Baik. Memperkatakan sesuatu yang dusta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat buruk kesannya kepada ajaran dan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh baginda. Oleh itu, sesiapa yang sengaja melakukan perkara yang demikian, maka berhaklah ia menerima azab seksa yang dijanjikan oleh baginda dalam hadisnya ini. Jadi orang yang mendustakan sandaran-sandaran yang dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni berbohong. Dan kata pengarang, dan berdasarkan hadis ini, layak baginya falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia menyiapkan satu tempat tinggalnya dalam neraka Allah. Kemudian disebut lagi selepas itu, Al-Ubbi ahli hadis yang terkenal, iaitulah pensyarah kitab Sahih Muslim, mengingatkan dengan berkata, perkara yang hampir kepada dusta atau yang berupa dusta ialah memperkatakan kalimah-kalimah dalam hadis Nabi dengan sebutan yang salah, yakni yang tidak menurut kaedah bahasa Arab. Oleh itu, maka tiap-tiap seseorang yang beriman hendaklah berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh mengenai hal yang tersebut. Demikian juga diperingatkan oleh Imam Nawawi. Jadi dia kata,
pengarang bawa pandangan, itulah Al-Ubbi. Al-Ubbi ini ialah Al-Ubbi Al-Maliki, yakni seorang muallif kepada kitab Ikmalul Muallim. Pengarang kitab Ikmalul Muallim, dia kata apa? Bahawa mengingatkan supaya apa? Berwaspada dengan perkara-perkara yang dusta ini. Begitu juga pandangan yang sama yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, bahawa perkara-perkara yang tidak benar itu dilarang, dan jangan sekali-kali disandarkan kepada Nabi SAW, dan hendaklah berhati-hati, berwaspada, jangan buat mudah. Baik. Kemudian Al-Ubbi berkata lagi, ya, muka surat 104, ya, Al-Maliki ni, Al-Maliki dia kata apa? Sebagai bukti tentang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam hal ini ialah apa yang telah disalinkan oleh Ibnu Salah daripada Al-Asma'i, ya, yang pernah mengatakan bahawa perkara yang sangat dibimbangkannya terhadap seorang penuntut ilmu hadis apabila ia tidak mengetahui ilmu bahasa Arab akan termasuk di antara orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kelemahan yang boleh berlakunya dusta ialah bila orang tu tak boleh bahasa Arab. Ngaji hadis tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang boleh berlaku juga. Ini pandangan Imam Nawawi. Sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, kata Rasulullah, ya, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Kerana baginda tidak pernah menuturkan sabdanya dengan cara yang salah pada kaedah-kaedah bahasa Arab. Maka pada bila-bila masa saja engkau meriwayatkannya hadis daripada baginda dan engkau menyebutnya dengan cara yang salah, bermakna engkau berdusta terhadap baginda. Jadi kalau sebut tak betul, riwayat cara tak betul, melanggari kaedah-kaedah bahasa Arab, maka ini adalah berlaku pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan yang demikian, kata Ibnu Salah lagi, adalah menjadi tanggungan seseorang penuntut hadis untuk mempelajari nahwu dan ilmu bahasa Arab sekadar yang dapat menyelamatkan dirinya dari perbuatan menuturkan hadis-hadis dengan cara yang salah dan dari merosakkan maksudnya yang sebenar serta dari akibatnya yang buruk. Bagi pembaca-pembaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka menerima bacaan hadis itu dari mulut ahli ilmu hadis yang menjaga dan memelihara sebutannya dengan betul. Jadi kita kena jelas soal ni. Sebab tu orang yang nak menuntut ilmu hadis, antara ilmu asas yang dia kena belajar ialah ilmu bahasa Arab. Takut sebutan-sebutan yang Nabi sebut tu tak betul dan dia sebut secara tanpa kaedahnya. Nabi sebut molek, dia sebut tak betul. Sebab itulah antara adab yang diajar kepada kita oleh para ulama, itulah apabila kita baca hadis, penghujung hadis itu takut kita baca tak betul, disebut oleh para ulama, selamat daripadanya kita menyebut apa? Kita baca matan hadis, akhir kita sebut apa? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seumpamanya seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita baca hadis mungkin salah, mungkin betul, mungkin tak kena kaedah, mungkin baris betul, mungkin sebutan tak betul, sifat huruf tak betul sebagainya, yang mana disebut oleh Rasulullah tidak seumpama itu. Maka kata ulama, adabnya ialah kita baca hadis, hujung hadis itu kita menyebut au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dua hadis yang kita baca pada malam ini memberi pengajaran kepada kita bahawa supaya jangan kita menyembunyikan apa yang datang daripada Allah, hukum hakamnya daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran sampaikan, dan jaga adab dalam kita menyampaikan ilmu tadi. Wallahu alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.